Kita petang ni jangan kisah tuan-tuan ya. Jangan bimbang-bimbang. InsyaAllah kita baca secara beramai-ramai dulu. Ini sebagai kita katakan langkah awal untuk membawa diri kita ke majlis bacaan Al-Quran. Saya ni kita katakan lebih kurang macam ni tuan-tuan. Ya, air Milo kalau tak diminum lama, pati dia turun ke bawah. Maka bila minum tak sedap tuan-tuan. Ya. Buka puasa, dah tunggu nak buka tu Milo dah turun ke bawah, dah tak kacau pula, minum atas aja tak sedap tuan-tuan. Maka datangnya saya pada petang ni mengacau pati Milo tu supaya naik semula aja. Sebab masing-masing tuan-tuan dah boleh baca surah Fatihah belakang dah. Mana ada sini yang tak boleh baca Fatihah angkat tangan? Semua dah boleh baca dah. Ya, cuma kita nak memperindahkan lagi, nak bagi sedap Milo tu supaya dapat diminum dengan sedap. Itu aja. Ya, selebihnya tuan-tuan kena cari tuan-tuan guru kita, tuan-tuan imam kita untuk hadir ke majlis-majlis bacaan Quran, bertadarus sampai khatam 30 juzuk. Ya, ini petang ni kita talaqi surah Fatihah saja. Ya, banyak lagi kemahiran-kemahiran Quran yang sepatutnya kita kuasai. Ya, ini sebahagian aja. Hukum tajwid pun sebahagian aja. Saya sebut apa yang ada dalam surah Fatihah saja. Ya, banyak lagi yang belum disebut. Baik, saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana saya katakan tadi, bila baca semua betul. Ya, dengar ramai-ramai ini semua betul. Ya. Jadi pada bismillah ini tuan-tuan, antara pantang larang ataupun perkara-perkara yang perlu kita perhatikan, kadang-kadang tak perasan ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia meninggalkan satu huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah ada 141 huruf tuan-tuan. Gugur satu huruf ya, ulama kita katakan boleh, kalau disengajakan boleh menyebabkan batal sembahyang. Ya. Jadi bismillah, pastikan ba tu ada. Jangan bismillah. Ya. Pastikan. Yang berikutnya jangan juga kita tambah huruf. Ya, kebiasaannya orang Melayu menambah huruf. Waktu saya baca dengan salah seorang imam di Masjid Nabawi, Dr. Muhammad Ayub bin Yusuf, beliau katakan orang Asia selalu sangat bila baca bismillah ni dia kata tambah waw. Saya mula-mula tak faham juga, tapi bila 2 minggu baca dengan beliau bismillah pun tak lepas, faham tuan-tuan. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang terasa tak lepas lagi, janganlah bimbang. Sebab saya dulu talaqi pun 2 minggu bismillah pun tak lepas tuan-tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang betul. Ya, bacaan tambah waw macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Orang kita baca selalu muncung mulut ke depan, akan ada waw. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya, maka hati-hati. Kita nak baca ra' tadi dengan tebal, tetapi bukan dengan cara kita memuncungkan mulut. Memuncungkan mulut untuk menebalkan ra' ketika mana waqaf. Ya, dalam bacaan sambung, ra' tak perlu kita dengan memuncungkan mulut untuk menebalkan ra'. Cukup kita kontrol lidah kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Ya, bila kita sebut kesalahan-kesalahan tu, paling kurang tidak kita boleh berhati-hati. Ya, kita jaga-jaga ya, supaya kita jangan terjebak melakukan kesalahan yang sama. Yang berikutnya, antara kesalahan juga yang pernah didengari daripada peserta-peserta kursus yang bertalaqi, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca macam tu. Ini juga merupakan kesalahan. Ya. Baik, kita ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan tengok pada muka surah 41.
wajah-wajah ikhtiyari, ya, wajah-wajah waqaf ikhtiyari. Wajah waqaf ikhtiyari maksudnya, ya, pilihan kita. Kita nak berhenti macam mana ketika mana kita baca, ya, sesuatu ayat. Dan ketika mana kita pilih dengan salah satu daripada wajahnya, maka pada ayat yang berikutnya pun kita akan ikut dengan kaedah yang sama. Contohnya sebagaimana kita katakan tadi, bila kita berhenti ma'arif disukun dengan 2 harakat, maka pada ayat berikutnya pun jumpa ma'arif disukun dengan 2 harakat juga. Sebab itulah wajah ikhtiyari yang kita pilih. Ya, kaedah yang diletakkan oleh Imam Ibn Jazari yang saya bacakan tadi, ya. Dan di sini ada 4 wajah ikhtiyari dalam bacaan bismillah, ya. Yang 3, 1, 2, 3 tu kita dah biasa-biasa dah. Ya, 2, 4, 6 ataupun 6, 4, 2. Dan satu lagi wajah ikhtiyari ialah bacaan raum, ya. Raum maksudnya kita membaca dengan 1/3 bunyi yang sebenar. Rahimi itu bunyi yang penuh. Rahimi penuh. Ya, bunyi yang sedikit 1/3 daripada bunyi yang penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, mi itu sedikit aja. Ya, sedikit sangat bunyi mi itu. Ini juga salah satu daripada wajah bacaan yang dibolehkan, ya, dalam riwayat bacaan kita. Jadi saya nyatakan juga di sini sebab dah diletakkan dalam buku ini. Nanti tuan-tuan baca seorang-seorang tak faham pula apa maksudnya baca raum ni macam mana, ya. Jadi kita cuba baca raum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bacaan raum pantang larangnya tak boleh dibaca mad arid lebih daripada 2 harakat. Ya, mad aridnya mesti 2 harakat saja. Tak boleh baca dengan 4, tak boleh baca dengan 6. Salah. Rahim. Tak boleh macam tu. Salah. Ya, dia mesti 2 harakat saja mad arid dia. Ya. Dan bila kita baca bismillah dengan cara raum dengan 2 harakat, maksudnya pada tempat lain pun mad arid dia semua kena baca dengan 2 harakat. Ada raum, tak ada raum, semua kena 2 harakat. Ya, itu pantang larang yang perlu kita ketahui dalam disiplin membaca Al-Quran. Jadi, ya, rahimi. Ini tuan-tuan untuk kita amal seorang-seorang insya-Allah. Ya, nak baca di hadapan jemaah kita nanti dulu. Kadang-kadang jemaah kita bukan semuanya yang faham. Dia kata dah aku hidup 60 tahun dah tak pernah dengar orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tuan imam baca pula malam ni. Ya. Dah 60 tahun tak pernah dengar kata dia. Dia kira 60 tahun dia tak pernah dengar aja, tak betul punya imam kata dia. Dia tak kira dah 60 tahun dia tak mengaji. Ya. Kalau dia kira dah 60 tahun rupanya aku tak mengaji, rupanya ada lagi baca macam tu, selesai masalah. Tapi selalunya dia tak macam tu. Ya, selalunya dia berhukum pada apa yang dia tahu saja. Ya, maka dengan sebab itulah perkara bacaan-bacaan yang macam ni kita tidak baca kepada masyarakat kita kecuali dalam majlis-majlis ilmu, dan begitu juga kita katakan di tempat-tempat ahli ilmu. Contohnya di Darul Quran, di Kuala Kubu, semuanya ahli Quran, mengaji qiraat. Bacalah, nak baca dengan qiraat apa pun. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Tak jadi masalah bacaan Warsh. Orang dengar aja tahu dah tu Warsh. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Tahu dah itu bacaan Hamzah. Ya, sebab di tempat ahli dia. Ya, kalau di Mesir biasa aja. Ya, di Mesir masih ada yang baca dengan Warsh, ada baca dengan Qalun, ada baca dengan Nafi'. Itu biasa. Sebab apa? Masyarakatnya memang mengaji semua. Ya, di tempat kita belum lagi. Baru sikit-sikit aja. Ya, baru bunyi mi aja, separuh satu baris saf hilang dah. Sebab apa? Salah ni. Ya. Itu kita bimbang. Baik, ayat yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
silakan. Hati-hati ya, lam tu kita lencongkan sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik ya, antara kesalahan yang selalu ialah pada ha. Ham bukan ham. Ya, hati-hati pada ha. Ya, kemudian huruf dal. Huruf dal ni tuan-tuan adalah huruf yang lembut dalam sebutan. Ya, huruf dal ni kalau nak bagi jadi kita kena mengada-ngada baru jadi. Kalau tak jadi. Huruf dal kena mengada-ngada. Budak-budak naik pokok duku semua kena mengada-ngada. Alhamdulillah. Tak boleh alhamdulillah. Jadi lidah kita tidak sentuh pada akar gigi. Huruf dal, hujung lidah membetuli akar gigi kita. Dia tersentuh sedikit di situ, menyebabkan sebutan dal kita jadi lembut. Alhamdulillah. Ya, itu dal Arab. Kalau dal Melayu, alhamdulillah, itu jadi budu Kelantan. Ya, alhamdulillah. Ya, sebab apa? Jadi huruf D. Ya, dia tak jadi huruf dal. Alhamdulillah. Jadi kita kata huruf dal ni kena mengada-ngada. Ya, lidah kita tu letak pada hujung gigi. Ya, hujung lidah kita letak pada belakang gigi, kena mengada-ngada baru jadi. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan jadi dal Jawa. Alhamdulillah. Tu dal Jawa, confirm Jawa. Sebab dia hentak dengan tengah lidah orang Jawa. Kalau orang India punya dal, dia lipat lidah dulu baru sebut dal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Do. Ya, dia lipat dulu lidah baru dia sebut dal. Ya, itu dal bagi India. Ni kita nak dal kearaban. Ya, dal Melayu lidah jauh pada gigi, maka akhirnya dengar keras sikit. Alhamdulillah. Tu Melayu. Ya, Arab alhamdulillah. Cuba alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, berikutnya ialah pada huruf ain. Ya, huruf ain kadang-kadang tertukar jadi hamzah. Ya, bagi anak-anak kita lah selalu Rabbil Alamin. Tu kena betulkan tu. Ya, bagi dia sebut ain. Dan kadang-kadang ain pula dah bunyi ain, tapi bunyi ain dalam rongga hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bunyi dah ain, tapi bunyi dalam hidung juga kurang tepat. Huruf ain, kefasihan ain ni, ain bunyi di halqum tuan-tuan. Ya, ain bunyi di halqum. Jadi kalau ain bunyi di rongga hidung itu tidak fasih. Selama ni kita sebut ain tak betul kalau kita sebut dengan bunyi di hidung. Macam mana kita nak test, nak tahu kita sebut ain selama ni betul ataupun tidak? Ya, cuba kita tekan hidung kita. Kalau kita sebut ya, di saat kita tekan hidung bunyinya cacat, itu tandanya selama ni kita sebut ain tak betul. Ya, kita tekan hidung. Masih fasih. Tekan lagi. Itu tandanya kita selama ni sebut ain kurang fasih. Orang yang sebut ain tidak fasih, ya, pengalaman selama hampir saya rasa 7 tahun lebih menjalankan kursus-kursus tahsin guru-guru, ya, peringkat negeri, kita boleh tes. Dan juga begitu juga pengalaman, ya, menjadi penemu nuga untuk penerimaan guru. Jadi kita boleh tes calon-calon bakal guru ni, ya. Macam mana kita nak tahu dia boleh baca ain dengan fasih ataupun tidak? Kita cuma bagi satu ayat aja. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ni. Orang yang tak boleh baca ain dengan betul, dia takkan fasih baca ayat ni. Dia akan bunyi macam ni. Kalla la tuti'. Dia akan bunyi tuti'. Dia takkan bunyi tuti'. Ya, takkan bunyi di halqum. Jadi tuan-tuan balik tes sendirilah. Ya, balik baca tengok bunyi macam mana, tuti' ataupun tuti'. Ya, kalau bunyi tuti', itu kena jumpa ustaz, betulkan lagi. Ya, makhraj ain keluar di mana? Keluar di halqum. Ya, kalau tak dapat belajar dengan saya, belajar dengan burung gagak.
Tu makhraj ain dia tepat tuan-tuan. Ya, burung gagak ni ain. Ya. Baik, kita ulang lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ya, al-alamin nunnya berbaris di atas, maka tidak ada hukum raum, ya. Maka wajah berhenti, wajah ikhtiarinya hanya ada 3 sahaja, iaitu kita wakaf dengan ya ma'arif li sukun saja. Wa imma dengan 4, wa imma dengan 2 ataupun dengan 6. Baik, ayat yang berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati jangan muncul mulut nanti jadi arwah kena tahlil pula. Ya. Ar-Rahman jadi arwah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, raum. Ar-Rahmanir Rahim. Mi itu sikit aja tuan-tuan, ya. Orang kiri kanan kita aja kalau dalam semayang tu mungkin kiri kanan kita dapat dengar bunyi mi kita. Tapi kalau mi sekampung dengar, tu tak betul tuan-tuan. Tu dah mi goreng dah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Sedikit aja, ya. Baik, dari segi kesalahannya lebih kurang berulang dengan bacaan bismillah tadi. Ya, kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Maliki yaumiddin. Hati-hati huruf dal, elakkan dal Jawa. Maliki yaumiddin, itu dal Jawa. Maliki yaumiddin, itu dal India. Maliki yaumiddin, dal Melayu. Nak dal Arab. Maliki yaumiddin. Cuba. Ya, dan pada ma, ya, ma tu kita mumayyalah, maksudnya sebutan kita agak condong, ya, jangan ma, ya, itu lebih fasih. Dan ya, kadang-kadang di sini juga pembaca-pembaca terpengaruh dengan ya tabaqat lagu, ya, maka akhirnya dia ma tu dia terlebih panjang. Disebabkan dia nak jaga lagu tadi, dia terlebih panjang ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dia ma, tarik ma tadi itu terlebih panjang. Contohnya, ya, itu dinamakan bacaan tamtid, ya, bacaan tamtid. Ya, tamtid maksudnya kita merengek-rengek panjang, ya, kerana lagu, bukan kerana hukum, ya, pada hukum tajwid yang ada padanya. Maka ya bacaan tamtid ni ulama kita katakan haram. Ya, dulu masyarakat kita mungkin tak didedahkan dengan hukum tilawah Al-Quran. Ya, beberapa masa dulu ada bacaan-bacaan tahlil, ya, dalam berzanji itu dibuat dengan cara berzanji. Hari ini kebiasaannya majlis tahlil, yang majlis berzanji, kemudian bila sampai pada ayat tahlil tu dia baca macam biasa. Dia tak baca lagi macam cara berzanji. Orang dulu tidak. Ya, saya pernah hadir dulu satu majlis di mana ya baca cara berzanji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah apa tak betul. Baca tak betul tu. Salah. Sebab apa? Panjang ikut suka dia aja. Mana boleh? Kita dah bincang tadi. Ya, yang boleh dipanjang-panjangkan tu kalau mat tu mat ta'zim. Kalau mat tu mat majazi. Kalau bukan pada bacaan ayat Quran. Ni ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Ikut suka dia aja. Tak boleh macam tu tuan-tuan, ya. Dulu suatu ketika dulu ada, ya, berzanji dengan apa? Tahlil berzanji. Ya, hari ini tak dibuat lagi.
ya, kebanyakannya tak dibuat lagi. Mungkin kita katakan perkembangan ilmu Al-Quran di negara kita dengan suburnya ma'had tahfiz, dengan banyaknya ya majlis-majlis pengajian Al-Quran, orang kita dah faham ya hukum halal haram dalam bacaan ya, dan dalam bacaan Al-Quran, begitu juga dalam berzanji. Maka dah hilang ya budaya baca tahlil berzanji tadi. Bacaan yang macam tu dinamakan bacaan tamthid ya. Baik, kita ulang. Maliki yaumiddin. Baik, satu lagi raun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, boleh praktislah dalam sembahyang ya. Tapi itulah sembahyang seorang-seorang ya, bimbang nanti kalau jadi imam terus buat jadi macam-macam pula juga ya. Baik, ayat yang berikutnya dan ayat ini lebih mencabar sebab wajah berhentinya 7 wajah tuan-tuan. Itu dia ya, sampai 7 cara berhenti. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita katakan ayat tersendiri tadi tu. Ya, sampai 7 cara ya boleh diwakafkan padanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati pada iya ya yang bersabdu, maka kita menekan sedikit dalam sebutan tetapi tidaklah dengan tekanan yang melampau-lampau. Iyyaka na'budu wa iyyaka, tak sampailah macam tu ya. Iya ditekankan ya tadi ya. Yang kedua ialah pada huruf ya, pada huruf ain. Hati-hati kadang-kadang tak perasan ya terbaca ain dengan kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca ain tu jadi ka. Kana ya. Kana ya, pastikan ain dihalqum ya. Nanti bimbang jadi huruf kaf ya, berubah bertukar huruf. Baik, yang berikutnya dan. Iyyaka na'budu jangan budu. Budu jangan macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, berikutnya nas. Kadang-kadang anak-anak kita tuan-tuan, dia baca nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasa. Sebab apa ada nasa tu? Sebab dia tak jaga sifat safir bagi huruf sin. Sin ni sifatnya safir, ada bunyi desiran angin. Nas. Ya, dia bunyi suara nasa. Ya. Jadi kena jaga sifat safir, sifat angin, akan hilang bunyi se tu. Ya, nasta'in. Baik. Yang berikutnya huruf ta. Huruf ta dalam bacaan ya, dalam bacaan Al-Quran, huruf ta merupakan huruf yang paling rendah martabat anginnya tuan-tuan. Ya, ta memang huruf angin, ya, huruf hamas yang mana terlepas angin bila kita menyebut. Tapi angin pada huruf ta tak perlu dibuat-buat. Ya, angin pada huruf ta jangan dibuat-buat. Kata guru kami dulu, memada kalau kita letakkan tangan di sini, kita sebut tatan. Cuba sebut tatan. Ada rasa angin tak? An'amta. Ada rasa angin tak? Ada rasa angin keluar tak? Kalau ada rasa angin, maksudnya kita sebut ta dah fasih. Kita sebut ta dah betul. Kalau tak ada angin, mungkin pendek umur. Ya. Ya. Kalau dah ada angin, itu tandanya sebutan ta kita dah betul. Tak perlu lagi dibuat-buat. Ni ada orang dia sengaja buat-buat. Macam mana buat-buat tu? Macam ni.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ta yang dibuat-buat tuan-tuan. Nasta'in. Ya. Kalau sembahyang subuh pagi Jumaat, tatajafa junubuhum, tu berat. Tatajafa junub. Sampai macam tu. Sebab nak dibuat-buat angin-angin tu. Tak payah dibuat-buat tuan-tuan. Huruf ta memada. Bila kita ta, an'amta, dah rasa ada angin, itu maknanya sebutan ta kita dah fasih. Ya. Kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ya, jadi di situ ada waqaf dengan ma'arif disukun, kita boleh waqaf dengan 6, 4 dan juga dengan 2. Ya, kemudian berikutnya ialah dengan raum. Raum coba perhatikan bibir mulut saya ya. Nasta'inu. Itu penuh. Bunyi yang penuh, bunyi baris yang penuh. Ini raum kita nak baca dengan 1/3 bunyi. Ya, kata guru kami dulu, mulut kita tidak perlu dimuncungkan, cukup lidah kita ditarik ke dalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. 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 Macam tu aja. Jangan nasta'inu. Itu penuh. Nasta'inu. Tarik lidah kita ke dalam aja ya untuk kita menyebut raum. Kita cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik ya. Tak apa tuan-tuan, ramai-ramai ni baca betul semua. Ya, kalau seorang-seorang Allah Ta'ala. Ya. Nantilah lain-lain kali ya. Saya ada kuliah di sini insya-Allah lepas raya nanti ada kuliah ya. Jadi kalau ada yang berkelapangan nak talaqi ke apakah habis-habis kuliah boleh aja jumpa nak baca ya. Kita semak. Sekali perjumpaan baca sikit-sikit ya. Ada seorang jemaah yang selalu jadi waktu saya mengajar di Taman Ihsan di Subang tu di Kepung, ada seorang yang komitmen tiap-tiap kali dia datang mesti satu muka surat dia nak baca. Tak apa, kita pun sabarlah tunggu dia baca, dengar semak bacaan ya. Baik, yang berikutnya ialah bacaan ismam. Ismam ialah kita memuncungkan bibir mulut kita mengisyaratkan bunyi nun ya yang berbaris hadapan. Ya, di sini sebab nun berbaris hadapan, tetapi dengan isyarat sahaja bukan dengan bunyi. Nasta'inu tu dengan bunyi nasta'in. Dengan isyarat. Ya. Nasta'in. Ya. Maka kata para ulama kita ismam mestilah terbuka rongga antara dua bibir mulut. Boleh keluar nafas di situ. Macam kita sebut nu tapi tak berbunyi. Ya. Mana ada orang sebut nu tutup mulut rapat? Ya. Tak bunyilah kalau tutup rapat. Ya. Macam kita sebut nu tapi ya tak berbunyi, dihilangkan bunyi. Itu yang dikatakan ismam. Dan muncung mulut ni pada akhir kita dengungkan nun tu. Nasta'in. Pada akhir. Ya. Jangan awal-awal lagi. Nasta'in. Ya tak jadi ismam yang sebenar ya. Baik, kita cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ismam ni tuan-tuan satu aja, tak boleh malu. Ya. Kalau malu tak jadi. Saya selalu pesan pada ustazah-ustazah ya, ini ustazah nak balik ajar anak-anak murid kita kat sekolah ya, ayat dalam surah Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Itu kan bacaan ismam ya, ada dua bacaan, sama ada ismam ataupun bacaan dengan raum. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu bacaan ya, bacaan raum. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Itu bacaan ismam. Ustazah jangan malu, kena tunjuk bibir mulut tu pada anak-anak murid sekalian. Ya, itu yang masalah tu.
Kalau ustazah buat malu aja, malaka la ta'manna ala Yusuf, tarik tudung duk tutup mulut. Kalau macam tu budak balik rumah semua baca macam tu. Elok baca surah Yusuf aja, malaka la ta'manna ala Yusuf. Apa tu? Ismam kata dia. Sebab apa ustazah buat macam tu? Ya. Jadi ismam ni kena tengok gerak bibir mulut guru kita, dan selalunya kita sediakan juga cermin supaya anak murid kita ni tengok, tengok macam mana mulut ustaz. Kamu buat mulut kamu jadi macam tu tak? Ya, jadi dia tengok muncung mulut dia tadi tu macam mana. Ya, kadang-kadang kita dah muncung macam ni, dia muncung macam Donald Duck, terbuka luas. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Jadi supaya dia tengok sendiri keadaan bibir mulut dia bagaimana. Itu kaedah bacaan ismam, ya. Dan dikatakan ismam itu sunat dibaca oleh imam-imam dalam sembahyang. Ya, sebab pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Jadi baca dengan ismam. Cuma kalau imam kalau nak buat ismam tu praktislah dulu. Mentang-mentang petang ni talaqi, malam ni juga buat ismam. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlupa ayat berikutnya. Sebab duk ingat ke ismam, lupa ayat berikutnya tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi imam ni dia boleh jadi macam-macam. Ya. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Sebab tu kena praktis dulu. Praktis dulu dalam sembahyang sunat dah biasa dah. Sampai mulut kita tu biasa aja terus jadi. Tu tak apa. Ya, kalau baru-baru duk belajar nak test, nak buat, boleh jadi tuan-tuan. Tiba-tiba je lupa ayat berikutnya. Ya. Baik, kita cuba lagi sekali. Ismam boleh dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ikut martabatnya, martabat dan keutamaan ma'arif disukun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat yang kita katakan tadi, yang kaki tiru. Ya, kaki tiru kena jaga-jaga di sini. Ya, kadang-kadang dia bunyinya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kena hati-hati. Bukan ya. Bukan Jadi kena hati-hati ya. Ihdinas sirat dengan ya. Kemudian yang berikutnya ialah nun, ya, nas. Ya, nun tadi itu nipis, ya, sad yang tebal. Jadi jangan kita tertebal nun. Ihdinas, ya, jangan macam tu. Ihdinas sirat. Nasi, sad dibaca dengan tebal, ra dibaca dengan tebal, qal mustaqim, ta dibaca dengan tebal, lam nipis. Jangan lam tebal sekali. Ihdinas siratal mustaqim, itu lam tebal. Ihdinas siratal mustaqim, lam nipis. Yang saya katakan tadi, kaedah dan pendekatan dalam bacaan, ya, ulama kita katakan kita senyum sedikit akan nipislah lamnya. Qal tebal, qal, jadi nipis, ya. Kita cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana yang saya katakan, ya, senyum itu hanyalah pendekatan saja. Muktamad pada bacaan ialah pendengaran. Di saat kita dengar dah fasih, maka fasihlah bacaan itu. Ya, kita sebut kaedah, kita katakan letak lidah pada belakang gigi dan sebagainya. Itu hanya kaedah dan pendekatan para ulama untuk memudahkan kita dalam menepati bacaan Al-Quran. Ya, tapi bukan yang menjadi satu hujah yang konkret, tuan-tuan. Yang pentingnya dengar bacaan itu fasih. Sebab dulu waktu kami mengaji di Mesir dengan Syekh Fathi, beliau ni tuan-tuan sebatang gigi pun tak ada. Sebatang gigi pun tak ada.
Tapi baca fasih, guru kepada semua ulama-ulama qurra di Mesir. Garang masya-Allah tuan-tuan, ya. Saya rasa tak pernah jumpa manusia garang lebih pada Syekh Fathi. Ya. Sebab kalau dia pukul meletup-letup satu masjid dengar. Ya. Kalau ada janggut dirabutnya. Kalau ada telinga ditariknya. Ya. Garang sungguh. Dan dia tak kisah siapa juga, tak kira tua muda sebab dia tua. Ya. Umur dia 92 lebih waktu tu. Ya. Saya ada bawa seorang ya, pakcik daripada Malaysia. Sebab di Malaysia ni banyak sangat ustaz-ustaz dah sebut nama Syekh Fathi ni megah lah. Ya. Maksudnya syekh yang terkenal di Mesir. Kalau mengaji dengan Syekh Fathi itu berkat lah insya-Allah. Ya. Dia nak pergi ambil berkat juga. Kita kata pergi Syekh lain lah. Ni banyak lagi syekh dah. Tak apa, nak jumpa Syekh Fathi juga. Sebab Syekh Fathi ni ya, kata guru kami dia ni hebat macam ni. Kita pun bawa jumpa Syekh Fathi. Ya, nak habis Fatihah tu saya rasa lebih 8 kali kena pelempang. Memang berkat sungguh tuan-tuan. Kita kata bas ya sidi, hadza Syekhul Haram. Sudahlah tu ni orang tua ni. Dia kata apa? Aku lagi tua. Aku lagi tua. Dia buta. Ya, dia tak kenal tua muda. Dia dengar suara aja. Dia buta. Tapi yang kita katakan hebatnya tu, sebatang gigi pun tak ada. Baca Qurannya masya-Allah fasih. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau nak bagi alasan tak ada gigi dah ustaz, tak boleh baca, tak boleh. Ya, ada orang tak ada gigi pun boleh baca dengan fasih. Ya. Itu nak maklumkan pada kita yang dikatakan lidah kat sana, lidah kat situ, letak dan sebagainya hanya kaedah saja. Yang pentingnya ialah dengar itu fasih. Ya. Baik, kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, pada mustaqim mimnya berbaris di atas, tidak ada raum, tidak ada ismam, ya, hanya ma'arif disukun aja. Baik, ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama juga ya, ta tu jangan dibuat-buat. An'amta 'alaihim, jangan dibuat-buat. Ta cukup. An'amta 'alaihim, biasa aja ya. Jangan dibuat-buat bunyi angin pada huruf ta. Baik, pada sirat ni sad tu ditebalkan, ra juga ditebalkan, ta ditebalkan, tetapi lam dinipiskan. Siratal ladzi, ya, jangan siratal ladzi, lam ditebalkan ya. Jadi lam nipis. Alladzi, ya, hati-hati, huruf dzal adalah harfu lathwiyah, huruf yang terjulur lidah keluar ketika mana kita menyebut. Ya, di saat lidah kita terjulur keluar, maka pada ketika itu akan tertahan bunyi angin, bunyi desiran angin, membedakan huruf dzal dengan huruf zai. Siratal ladzi jadi zai. Siratal ladzi jadi dzal ya. Itu lathwiyah. Lidah kita sentuh pada ujung gigi akan hilang bunyi angin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Baik, berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang pertama huruf ghain. Nak membetulkan huruf ghain dalam sebutan supaya fasih, kaedahnya ialah kita muncungkan bibir mulut kita macam kita sebut o. Cuba. O, gho, mau, ya. Kadang-kadang dia baca macam ni, ghairil mar. Mulut terbuka aja, ghain jadi nipis. Ghain huruf tebal. Ghairil
mar. Ada orang pada ghoi betul, tetapi pada mar salah. Ghairil mar. Salah pula. Sebab apa? Dia nipiskan ghoi. Jadi ghoi itu mesti ditebalkan kedua-dua tempatnya. Jadi kita bulatkan mulut kita, ujung mulut kita, bibir mulut kita seperti kita menyebut O. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba. Baik, yang berikutnya huruf dad. Ya, huruf dad ni huruf yang paling mencabar tuan-tuan ya, sebab huruf dad ni huruf yang berat ya bagi lidah orang Arab, yang huruf yang paling berat dalam sebutan. Dan huruf dad ni harfu jambiyah, huruf tepi lidah. Ya. Jadi kalau kita katakan ini lidah, huruf dad ni dia keluar daripada tepi sini. Ya, daripada tepi sini dikatakan lidah dirapatkan secara lembut ke gigi gerham dan ditekan anginnya di situ, kemudian berpanjangan tekanan itu sehinggalah pada tepi hujung lidah. Ya, maka barulah keluar bunyi. Jadi dad ditekan di sini, bunyinya di sini. Ya, mula tekanan di sini, bunyinya di sini. Sebab tu bila kita menekan dia akan mengembung. Bu mengembung ya. Walau ya, mengembung pipi kita. Ya, sama ada kiri ataupun kanan tak ada masalah. Ya, ada orang kata belah kiri, ada orang kata belah kanan. Sebenarnya mana-mana aja asalkan boleh. Ya, tak apa. Ya, asalkan boleh bunyi aja. Ya, dan ya bunyinya tadi itu dengan tekanan. Dinamakan tekanan itu istitalah. Istitalah sifat yang khusus bagi huruf dad, tak ada pada huruf lain. Ya. Jadi kalau kita baca waladdallin, kadang-kadang ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau macam tu dia tak jaga sifat istitalah. Ya, istitalah ni dia tekanan lambat sedikit. Tekanan memanjang pada makhraj dad. Ya. Sebelum mengeluarkan bunyi dad. Istitalah berbeza dengan mat. Mat berpanjangan pada suara. Itu mat, panjang suara. Istitalah panjang pada tekan. Jadi lambat keluar. Ghairil maghdubi. Lambat nak keluar bu. Begitu juga walau agak lambat sedikit. Ya, sebab itu dinamakan istitalah. Ya, tekanan memanjang sebelum mengeluarkan bunyi dad. Kita cuba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan naik ke hidung. Waladdallin. Tu naik ke hidung terlebih tuan-tuan lam tu jadi di hidung pula ya. Baik. Dallin ni tuan-tuan amat-amat mempengaruhi amin para makmum. Kita nak tengok sokongan makmum pada kita, tengok pada dallin. Ya, di saat imam waladdallin, amin pun amin. Dia punya amin tu semangat sungguh. Tapi kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, confirm amin pun tak semangat tuan-tuan. Amin macam tu. Ya. Jadi yang dallin tu amat-amat mempengaruhi amin para makmum. Ya. Jadi kita hati-hati. Baik, yang berikutnya ialah amin ya. Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri menyatakan bahawa amin itu boleh dibaca dengan 4 cara. Amin. Amin. Ya, yang pertama amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Ini sebahagian tempat di sebelah maghribi ya.
Dan yang keempat, amin. Ya, jadi amin sebenarnya boleh dibaca dengan 4 cara. Cuma di tempat kita ni yang biasanya 2 cara awal itu je tuan-tuan. Jangan nak ngada-ngada pergi buat amin malam ni. Ya. Nanti bergaduh koyo rendah pula. Ya. Yang biasanya 2 saja, 2 yang awal itu saja. Amin jarang-jarang kita dengar. Amin agak tak pernah jumpa kadang-kadang. Ya. Tiba-tiba apa macam orang Kristian pula amin ni. Ya, nanti kita takut orang beranggapan demikian. Dari segi hukum itulah yang dinyatakan dalam kitab Al-Qaulul Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam, ada 4 cara amin. Dan pernah juga bertanya kepada syekh-syekh di Mesir, kata mereka amin bukan ayat Quran. Tidak ada kena mengena hukum tajwid padanya. Jadi kita jangan duk bergaduh. Apa kat situ A sampai 4. A tu mat badal saja 2 aja. Jangan duk bergaduh. Amin juga masuk dalam mat majazi tadi tuan-tuan. Yang kita bincang awal tu, ya. Amin juga masuk dalam mat majazi. Ya, jangan bergaduh bab amin ni. Amin bukan ayat Quran dan tidak ada kena mengena dengan hukum tajwid. Asalkan jangan bersalahan dengan kaedah uruf orang Arab. Kebiasaan bagi orang Arab. Kita jangan reka amin yang pelik daripada orang Arab. Ya. Amin yang dalam lingkungan kearaban tak ada masalah. Amin macam mana pun. Sebab apa? Tak ada kena hukum tajwid pada dia. Contoh amin yang pelik macam mana? Waladdallin. Makmum kat belakang. Amin. Tu Arab tak pernah buat kerja macam tu tuan-tuan. Ya. Orang Arab tak pernah buat kerja macam tu. Jangan buat kerja macam tu. Itu amin yang kita katakan terkeluar daripada uruf kebiasaan Arab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dan mohon maaf atas salah satu dan silap selama saya mentadikan talaqi musyafahah bacaan surah Al-Fatihah pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat istifadah yang banyak daripada perjumpaan kita pada petang ini, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dianggap sebagai i'tikaf yang besar ganjaran pahalanya dalam bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mafrulan wa la mahruma. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar wa ja'alna lana hujjatan wa la taj'alna hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.